بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan tafsir dan tadabbur suratu At-Tin, iaitulah surah yang ke-95 dalam Al-Quranul Karim. So pada hari ini insyaAllah kita sambung suratu Al-Alaq, surah yang ke-96 dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan surah ni, mari sama-sama kita lihat dahulu sedikit muqaddimah kepada suratu Al-Alaq ini. Yang pertama-tama daripada sisi nama, surah ini dikenali dengan beberapa nama, ya. Nama yang pertama iaitulah disebut sebagai suratu Al-Alaq. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, yang mana Allah berfirman khalaqal insana min 'alaq. Maka disebutlah nama surah ini sebagai suratu Al-Alaq. Ini yang pertama. Selain daripada ini, ada lagi nama yang lain disebut para ulama termasuk daripada kalangan sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka menyebut nama surah ini sebagai surah Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Ini disebut dalam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala an, ya, yang diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak oleh Imam Hakim rahimahullahu taala alaih, ya. Baik, selain daripada itu ada lagi yang menyebut nama surah ini seperti mana firman Allah pada ayat yang pertama, iaitulah disebut sebagai surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti mana yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Dan ada juga yang mengatakan surah ini sebagai suratu Al-Qalam, sebab memang dalam surah ini Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang Al-Qalam, iaitulah pada ayat yang keempat Allah berfirman alladhi 'allama bil qalam. So inilah beberapa nama tentang surah ini. Yang pertama tadi ada yang menyebut sebagai suratu Al-Alaq, yang kedua disebut sebagai suratu Iqra bismi rabbik, yang ketiga disebut sebagai surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, manakala yang keempat disebut dia sebagai suratu Al-Qalam, ya. Baik, surah ini adalah surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu taala alaih, diceritakan bahawa suratu Al-Alaq ni ataupun suratu Iqra ni adalah surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam yang panjang berkenaan tentang penurunan surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dahulu pada peringkat awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi ru'yatus salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bermimpi Rasulullah SAW dengan mimpi yang baik. Dikatakan dalam hadis bahawa Nabi kita alaihi salatu wasallam bermimpi ja'at mithla falakis subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi itu
datang seperti cahaya subuh, cahaya pagi terang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Para ulama menjelaskan bahawa peristiwa itu berlaku 6 bulan sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahawa Nabi bermimpi itu lebih kurang pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi 6 bulan sebelum mendapat wahyu itu melihat ja'at mithla falaqis subuh. Datang seperti cahaya subuh yang terang. Nabi SAW tengok, ya. Dan seperti mana kita ketahui bahawa mimpi ni adalah salah satu daripada wahyu, daripada bukti kenabian para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak nabi-nabi Allah taala yang disampaikan Allah taala wahyu kepada mereka dengan melalui mimpi. Maka dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Bahawa mimpi yang baik itu adalah satu bahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian itu sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mimpi. Apabila Nabi SAW bermimpi, selepas itu hubbiba ilaihil khala. Nabi suka menyendiri, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergilah ke Gua Hira, ya, yatahannas. Nabi SAW bertahanus dekat sana. Bertahanus iaitulah beribadat, ya. Beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala zawati al-adad sampai beberapa malam. Bahkan dikatakan Nabi pergi ke sana, kemudian habis bekalan Nabi, balik lagi ambil bekalan, pergi lagi ke Gua Hira. Gua Hira ni tempat yang kita kenal pada hari ini, yang terdapat di Jabal Nur di kawasan Makkah Al-Mukarram, ya. Nabi berulang alik sehinggakanlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini adalah surah yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat panjang hadis yang bercerita tentang ini, sehinggakanlah nanti Nabi mendapat wahyu. Kemudian Nabi SAW takut balik ke rumah menjumpai Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi berkata kepada Khadijah, zammiluni selimuti aku. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Rasulullah SAW, kemudian membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah. Kemudian Waraqah memberitahu bahawa apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika mana di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril, yang mana malaikat ni juga dahulu datang menjumpai Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Baik, seterusnya mari kita lihat jumlah ayat yang terdapat dalam surah ini, ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, maka jumlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Alaq ni ada sebanyak 19 ayat. Walaupun ada nanti para ulama yang memandang sebanyak 20 ayat, atau ada yang memandang sebanyak 18 ayat, tetapi yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang kita boleh tengok ada sebanyak 19 ayat, ya. Kemudian wa kalimatuha, manakala kalimah-kalimah yang terdapat dalam surah Al-Alaq ni, ia ada sebanyak 72 kalimah. Jadi kalau kita nak hitung daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir ataupun ayat 19, maka ada sebanyak 72 kalimah, ya. Wa hurufuha, manakala huruf-huruf yang terkandung dalam surah Al-Alaq ni, ia ada sebanyak mi'atani wa thamanun, ada sebanyak 280 huruf, ya. Apabila kita merujuk kepada maklumat yang disebutkan para ulama ni, maka dapatlah kita faham orang-orang yang membaca surah Al-Alaq ni akan mendapatkan pahala yang amat besar
ya, yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quranul Karim, maka Allah Ta'ala beri ia 10 pahala. Maka kalau kita kalikan 280, maknanya sesiapa yang membaca surah ini, dia akan mendapatkan ganjaran 2000 lebih daripada pahala apabila kita hitung secara matematik. Namun hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, ya. Baik. Kita cuba masuk kepada perbahasan yang terdapat dalam surah ini. Pertama-tama saya bacakan dulu 5 ayat yang pertama, kerana yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW itu sebenarnya adalah 5 ayat pertama, ya. Jadi perlu untuk sama-sama kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala biasanya tidaklah menurunkan satu surah itu secara sempurna, tidak sepenuhnya diturunkan. Sebab penurunan Al-Quran ini ia secara munajjaman, ia secara beransur-ansur. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahawa biasanya ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 5 ayat saja, ya, 5 ayat saja. Dan salah satu buktinya adalah surah Al-Alaq ni, surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah itu 5 ayat yang pertama. So 5 ayat yang pertama inilah yang kali pertama diturunkan Allah kepada Rasulullah di Gua Hira, yang mana pada ketika itu pada bulan Ramadan, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita baca 5 ayat saja dahulu, ya. Baik. Dekat sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala ni seperti mana saya sampaikan sebentar tadi, ia diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannuts di Gua Hira, sedang beribadat di Gua Hira. Datang malaikat Jibril, ya, yang pada ketika itu amat menggerunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah belum lagi mengenali malaikat Jibril. Kemudian dikatakan bahawa malaikat Jibril ni berkata kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Lalu Nabi kita alaihi salatu wasallam menjawab, ma ana biqari, saya tak pandai membaca, saya tak boleh membaca, saya bukan orang yang pandai membaca, ya. Kemudian malaikat Jibril mendekat, memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata lagi, Iqra, ma ana biqari, saya tak pandai membaca. Sampai berulang kali. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 2 kali, dalam riwayat yang lain dikatakan sampai 3 kali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang ummi. Seorang yang ummi ni artinya seorang yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis, ya. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabi al-ummi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, iaitulah Nabi yang ummi. Nabi yang ummi artinya la yaqra' wa la yaktub, Nabi yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Jum'ah misalnya, ayat 2 juga Allah Ta'ala berfirman, walladhi ba'atha fil ummiyina rasula, ya, seorang Nabi yang ummi. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, seorang yang tak dapat membaca dan tak dapat menulis? Para ulama menjelaskan antara hikmahnya adalah
wa hadha min hikmatillah. Ini salah satu hikmah daripada Allah Ta'ala, annahu la yaqra' wa la yaktub, bahawa Rasulullah tak dapat membaca dan tak dapat menulis hatta tatabayyana hajatuhu wa daruratuhu ila hadhihi risalah. Ya, yang pertama supaya jelas hajat, keperluan Rasulullah SAW kepada risalah ni. Orang kalau dia mendapat maklumat, kemudian dia tak pandai membaca dan menulis, maka dia akan fokus dengan perhatian dia. Ya. Sebab orang kalau dia boleh membaca, dia boleh tuliskan dan nanti dia baca. Kan? Tetapi kalau tak pandai membaca dan tak pandai menulis, so dia akan fokus untuk mendengarkan risalah yang disampaikan. Maka dalam surah Al-Qiyamah misalnya, Allah sampai menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Allah Ta'ala menegur Nabi kerana Nabi terlalu terburu-buru mengikuti wahyu yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam tu kerana Nabi kita alaihi salatu wasallam takut lupa. Oleh kerana Nabi tak pandai membaca dan tak pandai menulis, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang penuh kepada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, wa hatta la yabqa li syakkin syak fi sidqihi. Supaya tidak ada keraguan, ya, bagi orang-orang yang ragu akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Rasulullah SAW pandai membaca dan pandai menulis, maka tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir akan Nabi SAW nampak macam kuat. Mereka menuduh bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang membuat Al-Quran, Nabi lah yang mereka-reka Al-Quran tu, ya, bukanlah wahyu yang turun daripada Allah. So kalau Nabi pandai membaca dan menulis, so tuduhan ini nampak macam ada benarnya, ya. Ada kemungkinan. Tetapi apabila Rasulullah SAW seorang yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis, maka tuduhan mereka yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah rekaan Nabi SAW sudah tak mungkin diterima akal. Mengapa? Sebab orang tak pandai membaca dan tak pandai menulis, mana mungkin boleh menghasilkan karya kitab, ya, yang mengandungi banyak hikmah. Itu sesuatu yang mustahil. Maka dalam Al-Quranul Karim, misalnya dalam dalam surah Al-Ankabut ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun." Ya. Jadi itu antara hikmah mengapakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, seorang yang tak dapat membaca dan tak dapat menulis, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dekat sini, "Iqra bismi rabbik." Ya. Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptamu. Ya. Para ulama menjelaskan maksud daripada firman Allah Ta'ala ni, Iqra musta'inan billah. Ya. Bacalah dengan meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi huruf ba dekat situ dikatakan para ulama sebagai ba lil isti'anah. Huruf ba yang menunjukkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbik artinya Iqra musta'inan billah. Bacalah dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama juga macam kita disuruh untuk mengawali segala sesuatu dengan bismillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Kullu amrin dhibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa aqta." Ya. Setiap perkara yang kita lakukan, kalau kita tidak mulai dengan bismillah, maka ia akan terputus. Bermakna qalilul barakah, akan sedikit mendapat keberkatan, ya.
para ulama menjelaskan mengapakah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca bismillah pada setiap perkara yang baik yang hendak kita lakukan. Misalkan kita nak makan, kita nak membaca, kita nak menulis, kita nak bekerja, mengapa mesti diawali dengan bismillah? Kerana dalam bismillah itu sebenarnya kita bukan sekadar menyebutkan nama Allah, tetapi kita meminta tolong kepada Allah. Musta'inan billah, meminta tolong dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan satu nama sahaja, tetapi dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Allah taala memiliki nama-nama yang baik, fad'u biha. Maka berdoalah kamu, memintalah kamu kepada Allah taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Kerana semua nama-nama Allah taala itu adalah baik, ya. Wa kulluha i'anatun yasta'inu bihal insan. Dan setiap daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni, ya, itu dapat kita jadikan sebagai wasilah kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, iqra bismi rabbik, ya. Bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, ya. Dekat sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan iqra bismillah. Mengapa tak dikatakan bismillah tetapi iqra bismi rabbik? Allah Subhanahu wa taala sebut dekat sini iqra bismi rabbik, bukan iqra bismillah, li'anna al-maqama maqamur rububiyyah. Kerana yang dibicarakan nanti dekat sini ini berkenaan tentang rububiyatullah. Rububiyah itu boleh kita maknai dengan sekurang-kurangnya 3. Yang pertama bermakna khaliq, penciptaan Allah taala. Ya, yang kedua adalah penguasaan Allah taala. Yang ketiga ialah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibicarakan dalam ayat ni ini berkenaan tentang rububiyatullah, ya. Maka nanti selepas ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladhi khalaqa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencipta. So iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama-nama Tuhanmu, alladhi khalaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta. Allah taala lah sebagai khaliq, Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Minal adam, daripada tiada menjadi ada. Seluruh alam ni Allah taala mencipta. Alladhi khalaq, dialah Allah taala yang mencipta. Dekat sini Allah taala tidak menyebutkan maf'ul ataupun objek yang dicipta itu. Alladhi khalaq, hanya disebut alladhi khalaq sahaja. Ini para ulama mengatakan li'umumihi, kerana keumumannya. Jadi tak perlu lagi disebutkan objek dia dekat sini, ya, tak perlu lagi disebutkan objek dia dekat sini. Allah taala hanya sebut alladhi khalaq, yang telah mencipta. Kerana Allah taala lah khalaqa kulli syai', kerana Allah taala lah yang mencipta segala sesuatu. Khalaqa kulli syai', Allah taala yang cipta segala sesuatu. Jadi tak perlu lagi Allah taala sebutkan apa yang Allah taala cipta tu. Sebab segala sesuatu yang melakukannya, yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka langit, bumi dan semua makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan bumi itu semua adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Ini disebutkan Allah taala misalnya dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zumar misalnya ayat 62, Allah taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Atau misalnya dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, Allah taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawa Allah taala lah yang mencipta segala sesuatu, ya. So ini bahagian daripada rububiyatullah. Baik, kita teruskan ayat yang kedua. Allah berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah taala mencipta manusia dari sebuku darah beku, ya. Pada ayat pertama
Allah Ta'ala sebut secara umum. Alladhi khalaq, dialah Allah Ta'ala yang mencipta secara am. Apa sahaja yang ada ni Allah Ta'ala yang cipta. Pada ayat yang kedua ni Allah Ta'ala mengatakan khalaqal insana min alaq. Dia Allah mencipta manusia daripada darah, ya, ataupun daripada sebuku darah, ya. So dekat sini Allah Ta'ala khususkan menyebut manusia, ya. Khalaqal insan, dialah Allah Ta'ala yang mencipta manusia. Allah Ta'ala khusus menyebutkan manusia dekat sini, ya. Selepas Allah Ta'ala sebut secara umum, kemudian Allah Ta'ala sebut manusia secara khusus. Ini adalah takriman lil insani wa tashrifan lahu. Ini adalah satu kemuliaan, satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala hanya sebut manusia dekat sini secara khusus, manakala makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain Allah tak sebut. Ini satu takriman wa tashrifan, satu bentuk penghormatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia ni. Maka manusia ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, yang paling sempurna Allah Ta'ala cipta. So ini antara hubung kait surah Al-Alaq ni dengan surah sebelum, iaitulah surah At-Tin. Pada surah At-Tin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, kata Allah Ta'ala, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada surah At-Tin Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa yang sebaik-baiknya. Pada surah Al-Alaq ni Allah Ta'ala menceritakan juga penciptaan manusia, daripada manakah Allah Ta'ala cipta manusia, iaitulah khalaqal insana min alaq, ya. So ini antara hubung kait, ya. Jadi dekat sini Allah Ta'ala mengkhususkan menyebutkan penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahawa betapa mulia manusia ni dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala juga menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Jadi Allah SWT sebut dalam ayat ni, Al-Isra ayat 70 ni, bahawa Allah Ta'ala telah memuliakan manusia, ya. Walaqad karramna bani adam, Allah Ta'ala memuliakan manusia. Bahkan pada hujung ayat ni Allah mengatakan wa faddalna ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Bahkan Allah Ta'ala beri kelebihan, keutamaan yang begitu banyak berbanding ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ya. Khalaqal insan, Allah Ta'ala telah mencipta manusia min alaq. Min alaq itu adalah jamak daripada alaqah. Alaqah dekat sini, ya, biasa kita terjemah dengan sebuku darah yang beku, ataupun orang kata segumpal darah, ya. Ini disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun dalam perbahasan ulama-ulama moden, mereka bukan lagi mentafsirkan ayat ini sebagai sebuku darah yang beku, ya, tetapi mereka mengembalikan makna alaqah itu kepada makna bahasa dia. Alaqah itu secara bahasa artinya adalah bergantung ataupun menempel dengan kuat. Ini menunjukkan proses penciptaan manusia. Manusia ni seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, dia ada tahapan-tahapan, ya. Nabi SAW bersabda, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari pertama kita berada dalam kandungan ibu kita, itu masih dalam bentuk nutfah. Nutfah dekat sini dalam bentuk air mani, ya, yang telah bercampur dengan ovum yang ada dalam rahim ibu. Itu dalam proses 40 hari. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian selepas itu ia berubah menjadi alaqah. Alaqah dekat sini ulama klasik menterjemahnya dengan sebuku darah yang beku.
Tetapi ulama-ulama kontemporari atau setengah ulama kontemporari mengatakan ini maksudnya nutfah tadi, ya, sperma yang bercampur dengan ovum yang ada dalam rahim ibu itu mulai menguat, dia menempel. Mulailah dia kuat menempel di dinding rahim untuk membentuk manusia nanti, ya. Ini terjemahan ataupun tafsiran oleh setengah ulama kontemporari. Jadi dekat sini Allah SWT menyebutkan khalaqal insana min 'alaq. Allah Taala mencipta manusia itu daripada al-'alaq, iaitu daripada sebuku darah yang beku, ataupun tadi proses dia itu dibuat Allah Subhanahu wa taala ia jadi menempel, ya. Jadi ini Allah Ta'ala bercerita tentang proses penciptaan manusia, ya, proses penciptaan manusia. Mungkin kalau kita membaca Al-Quranul Karim, ya, dekat sana Allah Ta'ala banyak menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia, ya. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut daripada tanah, ada kalanya Allah Ta'ala sebut daripada mimma'im mahin, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut daripada al-alaq, seperti mana yang terdapat pada ayat ni, ya. Sebenarnya itu tidaklah bercanggah. Jangan kita ingat bahawa itu bercanggah. Tidak, ia tidaklah bercanggah, ya, melainkan kepelbagaian proses. Sebab proses penciptaan manusia itu bermacam-macam. Ada yang langsung daripada tanah, seperti mana Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ni dicipta daripada air mani. Air mani ini pun mengalami beberapa proses, seperti mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, mengalami beberapa proses. So kadang-kadang Allah Taala tak sebut proses pertama, tapi Allah Taala sebut proses kedua atau step kedua. Kadang-kadang Allah Taala tak sebut step kedua, tapi Allah Taala sebut step ketiga, ya, atau sifat dia. So ini tidak bercanggah apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran dengan pelbagai sebutannya. Alladhi khalaqal insana min 'alaq, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu itu al-akram, ya. Al-akram ni boleh kita kata Rabb yang maha baik, yang maha luas kebaikan, yang maha pemurah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan kita yang amat sangat-sangat pemurah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sekadar mencipta kita manusia ni daripada tiada menjadi ada, tetapi Allah Ta'ala memberikan pelbagai nikmat yang luar biasa kepada kita. Allah Ta'ala bagi nikmat yang luar biasa kepada kita, ya. Iqra wa rabbukal akram. Baru kemudian Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala mengajar kita manusia ni bil qalam, dengan pen, dengan pena. Ini salah satu nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita manusia ni. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita untuk menggunakan pena untuk kita menulis, ya. Masya Allah, ini satu nikmat yang begitu besar, satu nikmat yang begitu besar, ya. Cuba kita bayangkan, andai kata Allah tidak berikan nikmat kepada kita untuk menulis, Allah tak ajarkan manusia untuk menulis, maka kita akan sukar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu pengetahuan inilah asas utama kita untuk hidup dekat dunia ni. Tanpa ilmu pengetahuan kita tak boleh hidup dekat dunia ni. Kita tidak akan kenal Allah Ta'ala andai kata tidak Allah Ta'ala ajarkan manusia untuk menulis, ya. Jadi Allah Ta'ala ajarkan manusia itu untuk menulis, itu satu nikmat yang sangat besar. Cuba kita bayangkan, andai kata manusia tak diajarkan Allah menulis, bagaimana Al-Quran boleh sampai kepada kita? Sebab kalau hafazan tu, orang yang menghafaz tu meninggal, dia akan hilang. Maka selepas Nabi SAW dahulu meninggal, berlaku satu peperangan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ya, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang murtad daripada agama Islam. Sebab selepas Nabi SAW meninggal dunia, ramai yang murtad, ya,
Bahkan atau ramai di antara mereka yang sudah tidak mahu menjalankan syariat ni. Antaranya yang mereka tinggalkan adalah syariat membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka. Dalam peperangan tersebut, ramai daripada hufazul Quran, para penghafaz Al-Quran yang meninggal dunia. Ramai daripada kalangan mereka yang meninggal dunia. Oleh kerana itulah datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menyampaikan satu idea kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pada ketika itu, supaya Al-Quran ni dibukukan, supaya Al-Quran ni dimushafkan, dicetak dalam satu mushaf, dihimpunkan semua, sehingga kan ada pegangan, ada panduan kepada orang. Dan kita tahu dalam proses ni mesti ada penulisan. Andai kata tidak ada penulisan, atau andai kata Allah Ta'ala tidak ajarkan manusia untuk menulis, maka akan hilang semua. Sekarang ni kita memperolehi ilmu pengetahuan pun semua melalui tulisan. Maka Allah SWT mengajarkan kepada manusia al-qalam, pena untuk menulis. Itu satu nikmat yang begitu luar biasa, ya. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah SWT berfirman, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan manusia apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Ya, kita manusia ni ketika mana awal-awal kita dicipta Allah Ta'ala, kita tak tahu apa. Kita tak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia keluar daripada perut ibu mereka tidak mengetahui sesuatu apapun. So, siapakah yang mengajarkan ini kepada manusia? Ya, sehingga kan ia dapat mengetahui? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mengajar manusia sehingga kan ia dapat tahu apa makanan yang baik untuk dia, ya, apa minuman yang baik untuk dia, ya, apa yang mesti ia lakukan, apa yang tak boleh dia lakukan. Ini semua yang mengajarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengajar manusia ni, ada Allah Ta'ala beri petunjuk secara qadari, ya, dan ada petunjuk Allah Ta'ala bagi secara syar'i, ya. Secara fitrah ni, manusia ni Allah Ta'ala bagi juga. Maka biasanya kalau kita lihat, ya, bayi yang baru lahir, dia boleh tahu nak menyusu pada ibu dia, ya. Ini satu fitrah yang telah Allah Ta'ala beri kepada manusia, sehingga kan ada pengetahuan, ya. Allah Ta'ala yang memberi pengetahuan tersebut, ya. Begitu juga dengan haiwan-haiwan. Mereka dapat tahu dekat manakah mereka sepatutnya hidup, macam mana mereka buat tempat mereka, ya. Ini satu pengetahuan sebenarnya yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Kemudian Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia malam ya'lam, apa yang dia tak ketahui sebelumnya, termasuk hukum hakam syariat, ya, peraturan hidup kita, akhlak kita, amalan-amalan kita, sebelumnya kita tak pernah tahu. Siapa yang mengajarkan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengajarkan ini pada kita semua. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika mana beliau mentafsirkan 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq ni, beliau menjelaskan bahawa dekat sini Allah Ta'ala mengurniakan nikmat yang luar biasa kepada manusia ni, ya. So, kita boleh simpulkan bahawa nikmat itu Allah Ta'ala kurniakan, ada yang khariji, ada dakhil, ya. Ada yang sisi luaran. Sisi luaran tu Allah cipta kita. Dalaman dia pula adalah Allah SWT kurniakan ilmu kepada kita. Jadi Allah Ta'ala bukan sekadar mencipta fizikal kita, ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki semua, tetapi Allah Ta'ala juga bekali kita dengan ilmu pengetahuan, yang mana ini adalah asas utama kita untuk hidup dekat dunia ni. Kemudian 5 ayat pertama khususnya daripada surah Al-Alaq ni, ya, ini menunjukkan kepada kita sebenarnya betapa penting kita menuntut ilmu, ya. Betapa penting kita untuk terus menuntut ilmu. Cuba kita fikir, ini adalah surah pertama Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW, ya. Surah yang pertama Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi. Dan kalau kita perhatikan 5 ayat pertama ini kandungan dia semua adalah ilmu. Pertama, Iqra. Iqra itu membaca adalah wasilah untuk dapat ilmu, ya. Iqra adalah wasilah untuk dapat ilmu. Yang kedua, ada dekat sana Al-Qalam,
pena untuk menulis. Menulis juga adalah bahagian wasilah daripada ilmu. Kemudian ada ta'lim, 'allamal insan ma lam ya'lam. Ini proses mengajar, belajar, ya. So ini menunjukkan kepada kita bahawa wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah ni adalah wahyu ataupun ayat-ayat Allah Ta'ala yang memotivasi kita, ya, yang mendorong kita supaya menuntut ilmu, supaya membaca, supaya menulis, supaya belajar terus menerus. Kerana Islam ni dia tegak atas ilmu. Islam ni beramal atas ilmu. Dia tak boleh beramal ikut suka hati kita atau yang baik menurut kita. Ia mesti semua berdasarkan kepada ilmu. Tidak boleh kalau kita ikutkan keinginan kita ataupun suka hati kita. Tidak boleh. Ya, maka dalam kita beribadat pun wajib pertama-tama kita kena ada ilmu. Maka ada istilah al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dahulu sebelum kita beramal. Tidak boleh beramal tetapi tidak ada ilmu. Maka dalam Islam darjat ilmu itu begitu tinggi, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang berilmu tu memiliki ketinggian beberapa darjat berbanding orang-orang yang tidak berilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda alaihi salatu wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid, perumpamaan keutamaan orang yang berilmu berbanding orang yang ahli ibadah tetapi mereka tidak berilmu, itu seperti kafadli lailatul qadar ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama berbanding bintang-bintang. Ni kalau kita tengok bulan tu dia terang besar, ya, manakala bintang-bintang tu kecil-kecil saja. Itulah perumpamaan orang yang berilmu berbanding hanya ahli ibadah saja. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang hanya ahli ibadah saja, kafadli ala adna rajulim min ummati, kata Nabi. Perumpamaan dia seperti keutamaan aku berbanding seseorang yang paling rendah daripada umatku. Rasulullah SAW tentu jauh lebih mulia berbanding umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. So begitulah keutamaan orang yang berilmu berbanding orang yang tidak berilmu, ya. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada hari ini, surah Al-Alaq ayat 1 sehinggakanlah ayat 5, yang mana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebenarnya bercerita kepada kita tentang kekuasaan Allah Ta'ala, tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, dan secara tidak langsung juga perintah kepada kita untuk membaca, menulis dan terus untuk belajar sebagai basic asas utama kita dalam menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.